Terima kasih kepada saudari Wafa. Seterusnya saya akan menyambung poin saya. Kualiti guru kita boleh kaitkan dengan SKPMG 2, Standard 4, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Sebagaimana kita tahu, guru berperanan sebagai pemudahcara dalam PDPC yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh. Aspek yang saya ingin tekankan ialah guru sebagai penilai, di mana tugas dan tindakan guru mengesan tahap penguasaan murid. Standard kualiti bagi aspek ini ialah guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Antara tindakan yang perlu dilaksanakan oleh guru bagi mencapai standard kualiti tersebut ialah menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dan menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Sebelum saya terangkan dengan lebih mendalam lagi, tindakan yang dilaksanakan ini perlulah berdasarkan objektif pelajaran mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran berkuat kuasa secara menyeluruh dan berterusan. Tindakan pertama yang saya sebutkan dalam slide sebelum ini ialah menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Sekarang saya akan menerangkan satu contoh kaedah pentaksiran yang perlu diaplikasikan oleh seorang guru, iaitu pelaksanaan pentaksiran pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC berasaskan teknologi di sekolah. Berdasarkan jadual 2 menunjukkan analisis deskriptif pelaksanaan. Berdasarkan analisis jabatan, dapat disimpulkan pelaksanaan pentaksiran berasaskan teknologi ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan oleh guru di sekolah. Dapatan hasil analisis tersebut adalah seiring dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh JANI 2018 yang menyatakan bahawa pelaksanaan PDPC dengan menggunakan teknologi ini tidak berjaya kerana ketidaksediaan guru dalam mengakses, walaupun terdapat kemudahan yang telah disediakan oleh KPM dalam memastikan guru dan pelajar dapat menggunakan teknologi dalam proses PDPC, namun kemudahan tersebut tidak digunakan oleh guru kerana adanya kekangan dalam melaksanakan pentaksiran tersebut, terutamanya kekangan masa dan juga kekurangan kemahiran. Berikut merupakan aplikasi yang telah digariskan oleh pihak Kementerian Pendidikan sebagai aplikasi yang boleh digunakan oleh guru semasa menjalankan PDPC. Antaranya ialah Kahoot, Plickers, Quizizz, Quizlet, Padlet, Awesome, Zip, Zipgrade, ClassDojo dan Frog PLE. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan berkaitan dengan elemen pengukuran yang digunakan oleh guru dalam menjalankan pentaksiran dalam Raja 1, dapat disimpulkan bahawa guru menjalankan pentaksiran dengan menggunakan garis panduan yang telah disediakan oleh KPM. Seterusnya, saya akan menunjukkan analisis berkaitan keberkesanan pentaksiran berasaskan teknologi. Berdasarkan Rajah 2, hasil analisis mendapati pelajar mempunyai pandangan yang positif terhadap penggunaan aplikasi teknologi dalam proses PDPC di dalam kelas. Majoriti pelajar menyatakan bahawa mereka mahu guru sentiasa menggunakan teknologi dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas kerana dengan menggunakan teknologi, mereka merasakan proses pembelajaran lebih mudah untuk difahami. Menurut LIM 2017, dalam pengajaran abad ke-21, penggunaan teknologi merupakan perantara bagi membangunkan kemahiran 4C murid, iaitu pemikiran kritikal, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti dalam pembelajaran. Oleh itu, penggunaan teknologi adalah digalakkan dalam proses PDPC seiring dengan matlamat pembelajaran abad yang ke-21 yang disarankan oleh KPM. Pelaksanaan pentaksiran pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC berasaskan teknologi di sekolah berkait rapat dengan anjakan ke-7, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kejayaan pencapaian guru dalam pelaksanaan anjakan ke-7 mampu membantu pencapaian aspirasi pendidikan yang kelima, iaitu pelaksanaan berkecekapan tinggi. Bagi mencapai aspirasi ini, pelaksanaannya perlu menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Keberhasilan murid merupakan hal
hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Di Malaysia, Kementerian Pendidikan berkomitmen untuk memaksimumkan keberhasilan murid dengan setiap ringgit yang dikeluarkan. Fakta menariknya adalah 16% daripada belanjawan persekutuan dialokasikan untuk pendidikan. Seterusnya kita masuk kepada pelaksanaan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Apakah itu pemulihan? Menurut Sharifah Alawiyah Al-Saqaf 1983, pemulihan ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran. Maksudnya ia merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas iaitu 3M, membaca, menulis dan mengira. Seterusnya penggayaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005 muka surat 693, penggayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan. Maksudnya di sini, aktiviti tambahan itu mengandungi unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Berikut merupakan contoh bagi aktiviti pemulihan dan pengayaan yang telah dilaksanakan di Malaysia. Rajah 1 menunjukkan program pemulihan khas di sekolah, manakala Rajah 2 menunjukkan pembelajaran akses sendiri. Rasional program pemulihan khas adalah untuk memastikan semua murid tahap 1 menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira seperti yang terdapat dalam buku garis panduan pelaksanaan program pendidikan pemulihan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Rasional aktiviti penggayaan pula adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid menikmati pengalaman baru dan meningkatkan minat mereka dalam aktiviti pembelajaran. Pelaksanaan aktiviti pemulihan dan pengayaan adalah seiring dengan anjakan 1 yang telah digariskan dalam PPPM iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kejayaan pencapaian guru dalam pelaksanaan anjakan pertama mampu membantu untuk mencapai aspirasi pendidikan yang ketiga iaitu equity untuk semua murid. Dalam aspirasi ini, murid berkeperluan khas menjadi keutamaan. Pelbagai sokongan dan program yang lebih disediakan untuk murid berkeperluan khas dan murid pintar cerdas bagi membolehkan mereka mencapai potensi penuh masing-masing. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksimal yang ada dalam diri mereka. Berdasarkan tindakan yang perlu dilaksanakan bagi mencapai standard kualiti, mampu mencapai aspirasi murid yang pertama, iaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini bermaksud mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran. Contohnya, pengetahuan yang diperoleh oleh murid diseimbangi dengan kemahiran pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah serta disejajarkan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Kesimpulannya, aspek standard 4, pembelajaran dan pemudahcaraan dalam standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPMG 2 iaitu guru sebagai perancang, guru sebagai pembimbing dan guru sebagai penilai berkait rapat dengan kualiti guru. Proses pengajaran dan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dilaksanakan bagi mencapai standard kualiti. Kejayaan pelaksanaan guru dalam standard 4 mampu mencapai aspirasi-aspirasi pendidikan yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Saya mewakili kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar perbincangan kami pada hari ini.